Assalamualaikum. Nama saya Ahmad Yasofi bin Faisal. Hari ini saya akan menceritakan tentang keselamatan infrastruktur di bawah tajuk PKES. Baiklah, pertama sekali, apakah itu keselamatan infrastruktur? Infrastruktur sekolah boleh menjadi ancaman sekiranya tidak diurus dengan baik. Oleh itu, pihak sekolah perlu melakukan pemantauan dan pemeriksaan secara berterusan agar sekolah menjadi kawasan yang selamat dengan suasana persekitaran yang kondusif supaya murid-murid boleh belajar dengan baik. Seterusnya, terdapat dua infrastruktur dalam bangunan, iaitu stor dan kantin sekolah. Infrastruktur dalam bangunan yang pertama adalah stor, iaitu dia bawa aspek keselesaan, keselesaian dan keluasan kawasan. Perkara yang perlu diberi perhatian adalah murid dilarang masuk tanpa kebenaran, dilarang membawa makanan dan minuman, dan pastikan pintu ditutup sebelum dan keluar. Aspek yang kedua ialah aspek keselamatan dan peralatan. Perkara yang perlu diberi perhatian adalah peralatan berbahaya perlu disimpan di tempat khas, mengisi borang pinjaman keluar masuk peralatan, dan susun semula peralatan yang diminjam ke tempat asal. Infrastruktur dalam bangunan yang kedua ialah kantin sekolah, iaitu di bawah aspek keselesaan, keselesaian dan keluasan kawasan. Perkara yang perlu diberi perhatian adalah beratur ketika membeli makanan, makan di kawasan yang disediakan, dan kebersihan kantin perlu dijaga. Sekolah itu perlu mengamalkan moto bersih, ceria dan enak untuk kantin sekolah. Aspek yang seterusnya adalah aspek keselamatan dan peralatan. Pertama sekali adalah murid perlulah menjaga disiplin ketika di kantin sekolah, berhati-hati ketika menggunakan peralatan yang tajam seperti garpu dan pisau, dan akhir sekali adalah masukkan pinggan dan cawan di tempat yang disediakan. Keselamatan infrastruktur di sekolah perlulah diberi perhatian oleh guru supaya keselamatan murid dapat dijaga. Jeff Cooper pernah mengatakan, "Safety is something that happens between your ears, not something you hold in your hand." Keselamatan infrastruktur di sekolah dapat dijamin sekiranya semua pihak bekerjasama dalam memastikan keselamatan dan kesejahteraan di sekolah. Oleh itu, pihak sekolah perlu memastikan pihak guru, ibu bapa, murid dan pihak luar seperti polis, bomba bekerjasama dalam memastikan sekolah selamat. Sebagai contoh, berikut merupakan pelan tindakan bagi program sekolah selamat. Pelan tindakan program selamat ini perlulah diperinci dan disesuaikan dengan keadaan di sekolah. Matlamat mengadakan pelan keselamatan ini adalah untuk mewujudkan budaya yang selamat di sekolah dan persekitaran secara berterusan dengan sokongan keluarga dan komuniti. Apabila budaya sekolah selamat dapat diwujudkan, ianya dapat meningkatkan kefahaman dan penghayatan terhadap keselamatan dalam sekolah. Seterusnya, dapat memastikan hak setiap individu warga sekolah dapat dipertahankan dan dijaga. Selain itu, meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran kerana sekolah selamat, hati pun tenang. Dan akhir sekali adalah meningkatkan tahap penumpuan kepada pembelajaran dan kerja di kalangan warga sekolah tanpa memikirkan keselamatan. Sekian, itu saja pembentangan saya berkaitan infrastruktur dalam bangunan. Akhir kata, sekolahku, syurgaku. Sekian, terima kasih.